Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel, menggempakan sahabat-sahabat semua. Seperti mana kenyataan daripada pihak ISPRM semalam mengatakan akan ada mantan Perdana Menteri dan juga setiausaha sulitnya akan disiasat. Hari ini sahabat-sahabat semua, akhirnya ya pihak ISPRM telah pun membuat kenyataan yang mana dan yang pastinya Anda akan terkejut ya apabila mantan Perdana Menteri yang ke-9 Ismail Sabri ya disiasat oleh ISPRM yang mana melibatkan kos sebanyak RM300 juta. Kalau saya silap 300 juta. Untuk apa? Kenapa begitu banyak sahabat-sahabat semua nilai ini? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nova Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempak hari ini. ISPRM siasat dakwaan rasuah dalam kempen keluarga Malaysia. Itu dia. Jadi ya sudah dinyatakan dengan jelas bahwa kempen melibatkan konsep keluarga Malaysia. Ini yang menjadi dikatakan ya ada terlibatnya rasuah sahabat-sahabat semua. Karena itu ISPRM telah memulakan siasatan terhadap dakwaan rasuah yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Menurut beberapa sumber, satu pasukan dihantar ke pejabat Perdana Menteri hari ini untuk mencari dan merampas dokumen yang dipercayai dapat membantu siasatan yang memfokuskan projek-projek tertentu ketika Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Seorang sumber berjawatan tinggi mendakwa terdapat dakwaan rasuah dalam kontrak berkaitan kegiatan untuk mempromosikan konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan Ismail pada Ogos tahun 2021. Salah seorang yang disiasat adalah bekas Perdana Menteri era keluarga Malaysia, Ismail Sabri, kata sumber itu yang ada pengetahuan berkenaan dengan kes terbabit. Katanya, siasatan berkaitan dakwaan rasuah dalam penganugerahan kontrak untuk papan iklan keluarga Malaysia dan bahan-bahan kempen lain. Katanya, pasukan penyiasat masih dalam proses mengenal pasti jumlah sebenar yang terlibat. Namun, sumber mendakwa kontrak tersebut dipercayai bernilai lebih daripada RM300 juta ringgit. Wow, uang besar, uang besar. Jadi Malaysia kini telah menghubungi Ismail Sabri untuk mendapatkan respon berkenaan dengan perkara ini. Selain ahli Parlimen Berah, beberapa bekas pegawainya turut disiasat, termasuk seorang pembantu Ismail Sabri yang dilantik secara politik ke dalam jawatan kanan di pejabat Perdana Menteri pada masa itu. Jadi ISPRM dijangka akan memanggil Ismail Sabri dan beberapa bekas pegawainya tidak lama lagi. Katanya, kami rancang untuk panggil mereka secepat mungkin untuk rakam keterangan. Dia Ismail sedang menunaikan umrah, jadi akan dipanggil selepas pulang ke Malaysia, kata seorang sumber. Siasatan itu dibuat di bawah Akta ISPRM 2009 ketika dihubungi Ketua Pesejarah ISPRM Azam Baki mengesahkan Suruhanjaya itu sedang menyiasat seorang bekas Perdana Menteri dan beberapa bekas pegawai atas dakwaan rasuah, namun enggan mengulasnya dengan lebih lanjut. Jadi semalam, laporan utusan Malaysia menyatakan ISPRM dijangka memanggil seorang bekas pemimpin tinggi kerajaan dan seorang bekas setiausaha sulit untuk disoal siasat pada minggu hadapan. Sumber yang dipetik laporan itu mendakwa dua individu itu disiasat atas dakwaan penyelewengan jutaan ringgit dana kerajaan atau duit kerajaan. Wow, itu dia sahabat-sahabat semua. Satu perkara yang amat mengejutkan kita. Akhirnya perkara ini telah disahkan sendiri oleh Ketua Suruhanjaya ISPRM ya, iaitu Azam Baki. Dan melalui kenyataan daripada Datuk Seri Anwar juga hari ini, beliau membuat satu kenyataan yang begitu menarik untuk kita kongsikan bersama. Yang mana Datuk Seri mengatakan Menteri Jerung dadah tidak lagi terlepas, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi ini melibatkan mereka-mereka yang melakukan perbuatan terkutuk. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menzahirkan penghargaan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, ISPRM, dan juga Polis Diraja Malaysia, PDRM, atas ketegasan dan keberanian kedua badan itu dalam mengambil tindakan tanpa mengira pangkat dan kedudukan.
Jadi beliau berkata ini secara tidak langsung menunjukkan komitmen negara dalam aspek tata kelola dan usaha mementeras rasuah serta isu dadah dengan memastikan tidak ada lagi jerung orang kenamaan. Dadah maupun ikan bilis terlepas daripada penyiasatan dan tindakan pihak berkuasa. Datuk Seri berkata, Alhamdulillah kita sudah ada catat kesungguhan kita yang jarang dapat berlaku dalam mana-mana negara, apalagi di negara membangun. Tindakan diambil terhadap tokoh-tokoh yang dianggap terlepas daripada apa saja bentuk penyiasatan dan juga tindakan. Kamu curi dana negara, kamu punga kekayaan negara, sama ada kamu Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri-Menteri, kamu ingat kita terpaksa bertindak dengan tegas untuk menyelamatkan negara ini, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap melancarkan sistem pengkalan data utama padu, yakni pengkalan data sosial ekonomi negara bersepadu yang mengandungi profil individu dan isi rumah meliputi warga negara dan juga permastautin tetap di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya hari ini. Memberi contoh kejayaan PDRM menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah jenis sabu terbesar di Sabah baru-baru ini. Perdana Menteri menyifatkan pencapaian itu sebagai sesuatu yang perlu dibanggakan, apatah lagi ketika negara membelanjakan ratusan juta ringgit bagi membendung masalah penggunaan dadah khususnya dalam kalangan anak muda. Pada 26 Disember lepas, media melaporkan seorang penaung badan bukan kerajaan NGO berpangkat Datuk antara 10 lelaki ditahan di Sabah kerana disaki dalam sindiket pengedaran dadah terbesar di negara itu. Yang ditangkap juga puluhan ribu dalam kalangan penagih dan pengedar peringkat bawah dan sukar diambil tindakan terhadap pengedar-pengedar besar atau besar terlibat dalam mendadak. Maka saya salut PDRM kerana telah jelajah ke Sabah, katanya. Jadi cerita bahawa jerung terlepas tak timbul lagi. Sekarang tumpuan kita kepada jerung-jerung supaya anak-anak ikan bilis ingat, katanya. Mengulas tindakan kerajaan tidak membenarkan syarikat perkawalan yang berpangkalan di Israel, Zim daripada berlabuh di Pelabuhan Negara Anwar berkata, walaupun tindakan itu menyebabkan sedikit kerugian, namun beliau percaya ia akan memberikan banyak keberkatan kepada negara. Perdana Menteri berkata, langkah itu jelas menunjukkan Malaysia mempunyai keyakinan dan sifat peri kemanusiaan terhadap rakyat Palestin yang ditindas. Beliau seterusnya menzahirkan penghargaan kepada jemaah menteri, khususnya Menteri Pengangkutan Anthony Locke kerana membangkitkan mengenai kebenaran kepada syarikat itu berlabuh di Malaysia yang diberikan jemaah menteri pada tahun 2002. Saya kata ini aneh, tidak mungkin satu negara yang merdeka berdaulat yang mempunyai peri kemanusiaan yang benci dengan kezaliman boleh biarkan mereka berleluasa tanpa tindakan, katanya. Kita tidak ada kekuatan lebih daripada itu, tapi sekurang-kurangnya kita ada kesungguhan dan tekad memperbetulkan keterlanjuran yang berlaku dahulu, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terbaik sahabat semua, itu antara penghargaan ya Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada agensi penyiasatan khususnya SPRM dan juga polis di Raja Malaysia yang begitu giat, yang begitu tegas dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Terbaik. Jadi sahabat semua, bagaimana pandangan anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi pada Orang Nepet Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.